Okey, sekarang mari kita bincangkan panduan dan asas untuk membuat persiapan bagi sesuatu pembentangan. Okey, perkara pertama yang kita nak bincangkan ialah bahagian pengenalan. Pada bahagian ini, orator perlulah memulakan dengan menyampaikan kata alu-aluan. Jadi, dalam kata alu-aluan ni, perkara pertama yang perlu kita ucapkan ialah siapa? Iaitu pengerusi majlis. Jadi, bagi pengerusi majlis, mengikut salutasinya, tidak ada panggilan hormat yang lain. Melainkan, kalau lelaki belum kahwin, kita panggil saudara. Perempuan, saudari. Kalau yang sudah berkahwin, kita panggil tuan ataupun puan. Jadi, macam mana kita nak mengucapkan salutasinya? Mengikut salutasi, terima kasih saudara pengerusi majlis. Itu perkara yang pertama dalam alu-aluan. Yang kedua, yang perlu kita alu-alukan, ikut kepada audience. Kalau dalam pembentangan di universiti, contohnya, hadirin yang hadir ialah ahli akademik. Jadi, contohnya saya berikan seperti kalau ada dalam majlis itu profesor ataupun profesor madya ataupun doktor. Jadi, salutasinya yang perlu kita gunakan ialah yang berbahagia. Jadi, selepas kita ucapkan terima kasih kepada saudara pengerusi majlis, kita sambung yang kedua, yang berbahagia, ni contoh ya, yang berbahagia Dr. Nora Azian binti Haji Nahar. Dan yang ketiga yang perlu kita alu-alukan ialah audiens sendiri. Dan seterusnya rakan-rakan ataupun penonton yang dihormati sekalian. Okey. Kemudian dalam pengenalan juga kita perlu bagi sedikit gambaran apa yang ingin kita sampaikan, iaitu tujuan dan objektif pembentangan tersebut. Selain itu, kita masukkan juga persoalan ataupun masalah yang hendak diselesaikan. Itu perkara pertama ya, iaitu pengenalan. Sekarang kita tengok pula perkara yang kedua. Ini bahagian persiapan untuk isi apa yang perlu kita sediakan, iaitu tentukan tajuk pembentangan. Okey. Kemudian yang kedua, kita brainstorming tajuk tersebut. Buat percambahan fikiran, kemudian kita buat sumbang saran, berbincang dulu untuk menentukan tajuk bagi sesuatu pembentangan itu. Okey. Yang ketiga, buat kajian ilmiah di perpustakaan. Contohnya, semasa di perpustakaan kita boleh mencari bahan-bahan primer, iaitu contohnya seperti jurnal. Primer ni ialah bahan utama. Kita boleh peroleh maklumat daripada penulis itu sendiri. Contohnya ialah jurnal, tesis ataupun disertasi ataupun proceeding. Proceeding tahu kan? Iaitu kalau kita pergi membentang dalam seminar, simposium ataupun persidangan. Jadi hasil pembentangan itu ataupun jurnal itu akan dimasukkan dalam proceeding. Selain itu, kita boleh juga mencari bahan-bahan sekunder, iaitu bahan-bahan kedua. Contohnya, kita boleh mencari buku-buku yang berkaitan untuk tajuk yang kita nak bentangkan. Selain itu, kita boleh mencari ensiklopedia, kamus, majalah, akhbar dan juga bibliografi. Di sesebuah universiti memang ada disediakan bahagian bibliografi. Jadi sesuai dengan tajuk kita, kita boleh cari bahagian tersebut. Okey. Selain itu, apa yang perlu kita lakukan sebagai persiapan ialah layari laman web.
Kalian pun memang sedia maklum, kita boleh gunakan Google, kita boleh gunakan YouTube dan juga laman-laman sosial yang lain. Selain itu, kita boleh juga rujuk sumber utama ataupun data primer ni melalui kaedah yang dilakukan, iaitu kaedah temu ramah ataupun menjalankan survey ataupun kaedah pemerhatian. Yang keenam, dokumentasikan semua maklumat. Dan yang ketujuh, nyatakan dari mana sumber rujukan tersebut. Yang ke-8, apa yang perlu kita buat semasa nak menyediakan isi bagi satu-satu pembentangan ialah selitkan modul permainan ataupun aktiviti ataupun alunan muzik supaya audiens turut aktif bersama dengan orator yang membentang. Yang ke-9, pelan tindakan atau langkah penyelesaian. Yang ke-10, input atau faedah. Nyatakan faedah yang boleh menambat hati audiens. Yang ke-11, kita buat kesimpulan ataupun konklusi. Contohnya, secara kesimpulannya ada 5 perkara yang perlu diberikan perhatian. Ini contoh ya. Kemudian yang ke-12, penutup, kita cari impak menarik ataupun bagi motivasi ataupun cerita ataupun cabaran kepada audiens untuk berfikir.